Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita menyambung balik perbincangan kita yang terakhir, dan malam ni kita masuk dalam inti kita lah, inti pengajian fiqh kita ni. Mungkin kita menunggu-nunggu tajuk-tajuk fiqh ni, yang mungkin sebelum ni banyak mukadimah istilah dan latar belakang ilmu fiqh tu sedikit sebanyak untuk kita sebagai mengulang kaji kan, ataupun sebagai pendedahan kepada kita sebelum kita meneroka lebih banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan. Jadi pertama sekali kita masuk hukum bersuci lah. Bersuci. Jadi hukum bersuci ini adalah bab yang pertama dalam pengajian fiqh kan. Kita buka kitab fiqh mana-mana pun, dalam mazhab apa pun. Okey, kalau kita jumpa kitab fiqh, biasanya bab yang dimulakan itu adalah bab bersuci. Sebab apa bab bersuci ni bab yang pertama dibincangkan dalam kitab fiqh, sebabnya ia terkait dengan perkara yang penting dari ibadat kita. Yang pertama sekali iaitu solat. Jadi mukadimah kepada solat itu adalah bersuci. Maka bersuci itu menjadi bab pertama dalam perbincangan ilmu fiqh. Jadi kalau bersuci ni tak selesai, kita tak boleh nak cerita solat. Sebab solat itu memerlukan kepada bersuci. Mungkin puasa tak perlukan pada bersuci. Zakat tak perlukan pada bersuci. Kan? Haji pun mungkin ada benda yang dalam ibadat haji tadi tak perlu kepada bersuci. Tapi solat, Zoom sikit boleh Ustaz? Zoom sikit. Oh, kitab tu. Okey, boleh. Okey. Okey. Thank you. Okey. Tetapi untuk solat kita mau tidak mau mesti kita kan mendalami perkara bersuci inilah, kerana tahulah asas-asas dia kan, berkaitan dengan air, berkaitan dengan najis, cara penyucian najis dan sebagainya. Kita pergi kepada yang pertama, pengertian bersuci. Bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kotoran, sama ada dalam bentuk yang nyata, yang dinamakan hissi, benda yang nyata lah, seperti najis, atau bentuk maknawi. Okay, maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Jadi bersuci ini kan, maknanya dia membersihkan diri daripada kotoran yang zahir, yang kita kata yang hissi ni, yang benda nyata yang kita nampak, ataupun benda maknawi yang tersembunyi. Benda yang kita tak nampak yang tersembunyi, sama ada dia kata seperti perkara mengaibkan atau sifat-sifat keji. Sifat-sifat keji ni seperti apa? Sifat mazmumah lah kan, hasad, dengki, ujub, riak, tamak. Ini semua sifat-sifat mazmumah. Jadi ini juga benda yang patut kita bersihkan daripada diri kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang melakukan taubat kan, yang banyak bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka orang yang menyucikan diri. Menyucikan diri bermaksud zahir dan batin. Maknanya zahir pun dia suci, bersih kan, penampilannya bersih, menyenangkan orang, batinnya pun bersih, buang daripada segala sifat-sifat mazmumah. Yang ini proses yang perlu kita beri titik tekanlah kan. Maknanya perkara yang patut kita fokuskan untuk kita bersihkan dalaman kita.
Terutama apabila kita ni semakin berusia, semakin meningkat umur kita kan, dah masuk 40-an kan, dah masuk 40-an kan, okey, kita dah mula mendekatkan diri untuk perkara-perkara dalaman. Fokus kita tu kan kepada perkara dalaman. Maknanya yang luaran pun kita elokkan, yang dalaman mula kita baiki sedikit demi sedikit. Hati kita mula bersihkan daripada sifat-sifat mazmumah ini. Kerana bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotoran. Manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Jadi kita ni kan, bila kita kata bersuci dengan air, ada dua maksud. Pertama, bertujuan untuk bersihkan kotoran. Ini najis lah. Kan? Najis mughallaza, najis mukhaffafa, najis mutawassita. Ini kita nak bersihkan kan, najis-najis ni. Kemudian bersihkan satu lagi daripada hadas. Hadas ni apa dia? Hadas ni adalah unsur maknawi, benda yang kita tak nampak. Kan? Maknawi. Benda maknawi yang menghalang seseorang untuk melaksanakan ibadat. Benda kita tak nampak. Maksudnya bukan tak nampak apa, tapi benda tu syarak telah kata, kalau kamu ada benda ni, kamu dianggap orang berhadas dan kamu kena bersihkan diri. Hadas ni maksudnya hadas kecil ataupun hadas besar lah. Kan? Hadas kecil ataupun hadas besar. Mana hadas kecil mewajibkan berwuduk, hadas besar mewajibkan mandi. Ni hadas lah ni kan. Mana kalau orang menanggung hadas, kan, maknanya dia menanggung satu larangan ataupun satu larangan, ataupun dia bukan larangan lah kan. Kalau buang air itu bukan larangan syarak, mana benda yang difitrahkan. Tapi maksudnya larangan untuk dia beribadat. Dia ditegah untuk beribadat, maksudnya ibadat-ibadat tertentu dengan sebab dia menanggung hadas ini, maka dia kena bersihkan. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau yang seumpamanya. Okey, dari segi syarak, bersuci bermaksud apa dia? Satu perbuatan yang mengharuskan solat atau yang seumpamanya. Dengan maksudnya apa? Satu perbuatan yang mengharuskan solat. Dengan perbuatan tadi kita boleh mendirikan solat. Seperti apa? Kan? Maknanya kita kata perbuatan tadi boleh mengharuskan kita solat. Ataupun yang seumpama dengannya. Seumpama solat ni apa? Apakah ibadat yang memerlukan kepada bersuci selain daripada solat? Apa dia? Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Cuba lagi. Ihram. Tawaf. 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 Okay? Tawaf dan memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran memerlu kepada bersuci. Membaca tak perlu pada bersuci. Kan? Sekarang kalau kita kat tablet kita, kat handphone kita ada Quran, anytime kita boleh buka, kita boleh baca. Kan? Tapi kalau memegang, ya, kita kena bersuci lah. Kena bersih lah kan. Kena suci daripada hadas. Okey, jadi perbuatan yang mengharuskan solat atau yang seumpama dengannya, maksudnya seumpama solat, dia perlukan kepada bersuci juga. Jadi kalau tak bersuci, benda ni tak boleh buat. Macam tadi kita kata memegang mushaf, tawaf, ini perlukan kepada bersuci. Okey, perbuatannya apa? Contoh perbuatan, dia kata seperti berwuduk. Perbuatannya seperti apa? Seperti berwuduk. Kan? Ini perbuatan dia. Seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk. Ini perbuatan yang pertama. Dan contoh lain, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi. Okey, ini perbuatan yang kedua, iaitu mandi. Dan yang ketiga adalah menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat. Ini tiga benda ni. Okey, tiga benda iaitu maknanya perbuatannya apa? Berwuduk, mandi dan menghilangkan najis. Berwuduk, mandi dan menghilangkan najis. Jadi dua tu, yang pertama kita perlu kepada niat. Berwuduk dan mandi perlu kepada niat. Kan? Manakala menghilangkan najis tak perlu pada niat. Kalau dalam badan kita, tubuh badan kita, pakaian kita, tempat kita ada najis, kita nak cuci, kita tak perlu pada niat. Kita basuh saja dah anggap bersih dah. Tapi wuduk dan mandi dalam mazhab kita, dia perlukan kepada niat. Perlu kepada niat. Jadi inilah yang dimasukkan bersuci, kan? Perbuatan yang mengharuskan solat atau yang sama hukum dengannya atau seumpama dengannya kepada sesiapa, contoh seperti wuduk kepada siapa yang belum berwuduk, mandi kepada siapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat. Mungkin timbul persoalan, kenapa tayamum tak ada kat sini?
Kan? Mungkin timbul soalan, kenapa tayamum tak ada, kenapa disebut wuduk saja? Kan? Bukan ke tayamum itu pun termasuk dalam perbuatan bersuci? Ya, betul. Tayamum pun termasuk elemen bersuci. Cuma tayamum ni dia tak duduk, dia bukan benda yang apa kita kata utama. Bukan prima lah. Kan? Bukan compulsory. Dia bukan compulsory. Tetapi dia adalah rukhsah, keringanan. Dia perkara yang bersifat keringanan. Keringanannya mana apabila kita tak boleh berwuduk dan kita tak boleh mandi, barulah tayamum muncul. Barulah tayamum muncul. Jadi sebab oleh kerana dia bukan compulsory kan, di peringkat awal, bukan satu yang dimestikan, peringkat awal lagi dah kena bertayamum, tidak. Dia cuma datang menggantikan wuduk dan mandi bagi mereka yang berhalangan untuk mendapatkan air. Okay? Untuk mendapatkan air, itu maksudnya. Okey. Jelas saya kira takrif tentang bersuci ni kan, jelaslah pada kita kan. Okey. Keperhatian Islam terhadap kebersihan dan bersuci. Islam ni sejauh mana Islam ni peduli, cakna, ambil berat terhadap kebersihan dan bersuci ni. Jadi secara ringkasnya Islam ini memang ambil beratlah kepada bersuci dan bersih. Contoh kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Maidah ni, ayat yang ke-6, Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bangkit untuk solat, maka hendaklah kamu membasuh kan muka-muka kalian, tangan-tangan kalian sehingga siku, dan sapulah kepala kalian serta kaki kalian kepada buku lali. Kan? Itu apa maksud daripada ayat ini. Okey, maksud daripada ayat ni maknanya saya terjemahkanlah tadi tu kan. Maknanya basuh, sapulah kepala dan basuhlah kedua belah kaki. Walaupun perkataan basuh tu tak ada dekat ayat ni kan, tapi kefahamannya adalah basuh sebab Nabi SAW tunjukkan kaki tu dibasuh. Walaupun ada mazhab kata, ada mazhab lah saya sebut je lah kan. Ada mazhab yang kata sebenarnya kaki ni tak perlu basuh, dia hanya sapu saja. Memang ada dalam bab fiqh menyapu kaki. Memang ada, tapi bukan ketika keadaan biasa. Sapu kaki ni ketika kita memakai khuf, sepatu, stokin kulit ataupun kita pakai kasut kulit. Baru kita boleh menyapu atas kaki tu. Menyapu atas kasut tu lah atau stokin kulit tu dengan syarat-syaratnya lah. Nanti kita akan sampai kepada bab tu nanti. Kemudianlah. Jadi ayat pertama ni sebut tentang wuduk. Wuduk ni kita setiap kali solat sekurang-kurang 5 waktu. 5 waktu kita memang akan solat lah. Kan? Tak ada kurang lagi pada tu lah. 5 waktu dan paling tidak kan mungkin maghrib dengan isyak mungkin satu wuduk saja kalau yang tahan lah kan. Tapi kita katalah pukul rata 5 kali kita kena berwuduk. Mana ada tak? Wallahu alam, dalam pengetahuan saya belum lagi saya dapat ada pengetahuan yang disebut bahawa ada agama yang mengambil berat soal kebersihan sampai 5 kali kita kena bersihkan diri kita untuk kita mendirikan solat. 5 kali kita kena berwuduk. Kan? Jadi mana kita kata macam mana Islam mengambil berat tentang perbuatan berwuduk ni, kebersihan ni memang sangat ambil berat lah. Memang sangat ambil berat. Bukan perkara yang kita kata benda yang Islam anggap dia sebagai sampingan saja. Tidak. Tidak. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gesaan supaya mandi pada keadaan tertentu. Firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi. Dengan mandi. Dalam hadis Nabi SAW sabda, lillahi ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'atin ayamin yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Dan tanggungjawab setiap muslim kepada Allah ialah mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya. Mana sekurang-kurangnya seminggu sekali mandi. Yang basah kepala lah. Hari lain tak basah kepala tak apa. Tapi seminggu sekali mesti kena basah kepala. Mungkin ini kita kena tengoklah hadis ni, kita kena faham juga, kena tengok juga geografinya kan. Latar belakang geografi pun kena faham juga kan. Jangan kita jadi orang yang memaham hadis secara literal kan. Ada orang kata, oh ni hadis Nabi, hadis sahih ni sebut mandi sekurang-kurang seminggu sekali je basah kepala. Kan? Lebih pada tu dah kira membazir dah sebab tak ikut sunnah.
Bukan macam tu kan. Kita kena faham kan. Mekah sana lain. Mekah Madinah sana panas kering. Panas kering ni kalau tak mandi sehari pun tak gatal badan, tak berlengas. Tak berlengas. Kepala pun tak gatal, tak ada garu-garu. Kita cuba sehari tak mandi kan. Macam mana tempat kita kan, sehari tak mandi dah berlengas dah. Kena 3 hari tak mandi dah tumbuh dah cendawan kecil-kecil halus kat tubuh badan kita kan. Okay? Itu tempat kita ni cuaca dia lain. Kan? Cuaca dia panas dan lembap. Jadi sebab tu Nabi sebut tu, kita kena faham juga konteks geografi dia tu. Kan? Jadi sekurang-kurang Nabi kata seminggu sekali. Dan ulama' kata seminggu sekali ni hari apa nak mandi basah kepala? Ulama' kata mandi hari Jumaat. Sebab sunat mandi hari Jumaat kepada semua orang. Hari Jumaat ni sunat mandi kepada semua orang. Sama ada lelaki atau perempuan. Kan? Orang muda atau orang tua. Sama ada yang hadir solat Jumaat ataupun tak hadir solat Jumaat. Maka disunatkan juga mandi. Mandi sunat Jumaat. Jadi macam kita sekarang ni dalam keadaan PKP, kan, ada negeri-negeri yang masih belum buka masjid secara meluas untuk solat Jumaat. Masih lagi ketat. Kan? Hanya boleh 50 orang saja kan untuk solat. Jadi mungkin ramai di kalangan kita yang tak boleh solat Jumaat. Tak apa. Kata ulama' kata dari segi kaedahnya, siapa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah fiqah lah kan. Mana kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita tak boleh buat Jumaat langsung. Tapi ada tak sunat-sunat Jumaat yang kita boleh buat? Ada. Antaranya apa? Kita mandi sunat Jumaat. Okeylah. Dapatlah pahala juga. Walaupun kita tak dapat pergi sembahyang Jumaat, dapatlah kita pahala mandi sunat Jumaat. Ingatlah juga kita, ni hari ni Jumaat, aku tak dapat pergi. Dah berapa Jumaat dah aku tak pergi kan. Dah 9 Jumaat, dah 10 Jumaat aku dah tak pergi masjid. Jadi mandi tu mengingatkan balik diri Allah kan, berazam lagi. Mudah-mudahan minggu depan aku boleh pergi Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita tengok ni gesaan ya. Gesaan untuk apa? Untuk mandi dan sebagainya kan. Walaupun kita tengok kan perintah-perintah mandi ni, perintah-perintah mandi, perintah ni semua turun di tempat yang kita rasa air itu bukanlah mewah ya. Air itu bukanlah satu yang mewah macam kita. Kita tahulah memanglah Mekah Madinah ni ada air. Kan? Mungkin air-air yang ada kat sana kalau Mekah tu banyaknya air telaga lah, perigi. Madinah pun sama air perigi air perigi. Sungai tu tak ada lah. Yang paling dekat dengan Mekah tu laut lah. Jeddah lebih kurang 1 jam perjalanan. Hari inilah. Hari ini pun kalau kita pergi haji umrah pun air-air yang kat hotel-hotel tu kebanyakannya air laut yang diproses. Sebab tu rasa dia payau-payau sikit kan. Sebab dia buang garam apa semua. Rasa dia payau-payau sikit. Dia bukan macam kita ni air sungai yang diproses. Dia sana air dia lain kan. Tapi bayangkan di waktu itu dengan kemudahan yang terhad kan, tapi perintah bersuci ni tetap difardukan. Okay? Tetap difardukan, tetap diberi perhatian maknanya tidaklah dianggap oleh kerana Mekah ni tak banyak air susah pula orang kan, Madinah ni tak banyak air kan, tak payahlah kita nak fardukan sangat bersuci ni. Okey. Jadi barangkali kalau di tempat kita lah katalah Islam itu turun dia di Nusantara ni kan, yang penuh dengan sungainya, dengan lautnya, dengan air terjunnya. Kalau lah tempat kita ni rasanya orang dah buat perayaan dah kan, orang dah sambut dah kan, hari difardukan wudu kan, hari kebesaran Islam kan, hari difardukan mandi kan. Macam Thailand tu dia ada apa, songkran, pesta songkran kan. Dia pesta dia mandi kan, main air dia ada pesta songkran ni kan. Jadi mungkinlah kan orang kita akan modify jadi macam tu pula kan. Tapi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bahawa kita ni maknanya di tempat kita ni lah, maknanya di apa, tidak diturunkan syariat lah kan. Tapi di Mekah dan Madinah, dan penentuan itu kita tengok tidak ada hukum yang dikompromi kan dengan sebab faktor-faktor geografi dan sebagainya. Walaupun kita nampak macam tak ada air lah kan, tapi sebenarnya hari ini dari segi apa saintifik memang mereka dapat mengesan bahawa di kawasan permukaan Mekah dan Madinah itu, di bawah tanah itu kan sangat banyak sumber air. Bawah tanah di Mekah dan Madinah tu sangat banyak sumber air. Dan di Mekah sendiri ada air Zam-Zam kan, telaga Zam-Zam yang memang tak putus-putus sampai sekarang dah ribuan tahun masih lagi mengalirkan airnya tak berhenti-berhenti sampai sekarang. Jadi subhanallah, itu satu mukjizat yang sangat besar lah. Sangat besar dah. Sekarang orang nak pergi dah tutup lah kan. Kalau dulu orang boleh pergi tengok, dulu dekat dengan Kaabah je ada dia punya tangga. Kalau pergi tahun 2000 masih lagi boleh turun ke bawah. Tengok tempat telaga Zam-Zam tu. Tapi sekarang ni dah
dia dah tutup dah. Dia dah apa? Dah jadikan mataf, laluan untuk tawaf. Jadi kalau nak pergi situ mungkin ada laluan lain lah. Yang macam kita ni kita tak boleh nak pergi sangat, tak boleh nak pergi nak tengok sangat. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi sikap Islam ni perhatian kepada kebersihan, kan? Perintah supaya memotong kuku, membersihkan gigi dan pakaian. Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fitrah, al-khitanu wal istihdadu wan natful ibti wa taklimul azafir wa taklimul azfar wa qassu syarib. 5 perkara daripada fitrah ialah berkhitan, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Ini termasuk fitrah. Kan? Benda yang memang apa kita kata khisalul fitrah. Perkara fitrah ni. Berkhitan, mencukur bulu ari-ari, cabut bulu ketiak, memotong kuku, menggunting misai. Maknanya ini kebersihan. Ini kebersihan. Ini adalah perkara kebersihan. Gosok gigi. Kan? Dalam keterangan di atas sebut tentang memberus gigi. Nabi SAW sebuah hadis Nabi kata, laula an asyqa ala ummati. Kan? Ini hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalaulah aku tidak bimbangkan, kalaulah aku tidak membebankan umatku, aku akan perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali solat. Mana Nabi rasa, kalaulah tidak Nabi bimbangkan umat berasa berat, nescaya Nabi nak wajibkan. Setiap kali nak solat, kamu kena bersugi. Kena bersihkan gigi, bersihkan mulut. Kan? Sunnahnya pakai itulah. Kan? Maknanya pakai kayu arak tu. Kayu arak, nama tu kayu arak tu, kayu sugi itulah kan. Itu sunnahnya kan. Tapi kalau Nabi sampai nak, hampir-hampir Nabi nak macam nak wajibkan lah. Tapi sebab bimbang akan menyusahkan orang. Kita pula kulu kilir kena bawa kayu sugi pula kan. Kayu sugi pula kan. Jadi kita tinggal pula kan kayu sugi. Kan? Dan nak beli pun susah kan. Takkan nak pinjam kawan pula kan kayu sugi kan. Jadi ada benda-benda yang mungkin akan menyusahkan. Akan menyusahkan. Jadi Nabi bimbang. Jadi tak adilah. Maka dia jadi kekallah sunnah. Sunnah. Dan memang ada kajian dibuat tentang kelebihan kayu sugi ni. Banyak bersihkan mulut, hilangkan bau. Dan dia memang sangat berkesan lah. Antaranya kalau orang yang selalu ada ulcer, siapa yang selalu ada ulcer di mulut, sangat bagus dia guna kayu sugi ni. Sangat bagus. Sangat bagus. Kalau ada ulcer tu, ambil kayu sugi tu, tenyih dekat ulcer yang dekat mulut tu. Tenyih kat situ. Kemam kayu sugi tu. Jangan kunyah makan pula. Kan? Kemam je. Letak kat tempat tu, kemam tu kan. Biarkan beberapa lama sikit. Lepas tu, insyaAllah. InsyaAllah dalam sehari, insyaAllah dia akan hilang. InsyaAllah. Cubalah. Okay? Sebab ni memang mujarab lah. Mujarab. Sebab ni memang dia mempunyai, mana kita kata apa penyembuhan kat situ kan. Penyembuhan. Kayu sugi ni banyak fadilat dia. Antaranya apa? Dia menghilangkan mengantuk. Antaranya dia menghilangkan mengantuk. Kalau orang mengantuk kan, dia kayu sugi kan. Ambil kayu sugi, gosok gigi dia kayu sugi, insya-Allah. Kan cerah balik mata dia. Itu kajian-kajian lah. Ulama-ulama kita sebut kan, kelebihan-kelebihan kayu sugi ni. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad kata hadis tersebut disebut tentang setiap kali berwuduk. Ni juga memang ada. Ya, di sebab tu kalau kita tengok ada sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang buat kayu sugi kan. Kalau kita perasan di surau masjid, ada orang yang buat kayu sugi ni kadang-kadang sebelum nak takbir, sebelum nak solat dia ambil kayu sugi, dia gosok kat mulut dia. Maknanya memang ada hadis. Memang ada hadis yang Nabi sebut tentang setiap kali solat. Dan ada juga hadis lain riwayat Ahmad kata setiap kali wuduk. Dua-dua ada. Dua-dua ada. Mana setiap kali wuduk pun sunnah, setiap kali sebelum solat pun sunnah. Tapi tidaklah macam gosok gigi kalau sebelum solat tu, tidaklah macam gosok gigi betul-betul kan. Macam sampai nak buang air liur, nak kena ludah pula, tidaklah begitu kan. Sekadar melalukan saja kayu sugi tu di mulut, mengambil sunnahnya. Dan juga firman Allah Taala, wathiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah bersihkan. Engkau bersihkan. Ini adalah surah Mudaththir. Ini antara surah-surah awal yang turun. Surah-surah awal yang turun selepas surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq. Kemudian turun surah Al-Muzammil, surah yang kedua. Kemudian turun surah Al-Mudaththir, surah yang ketiga. Mana sebelum datang perintah solat, puasa, zakat, haji, apa benda semua ni, tak turun lagi perintah tu. Tapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi apa? Wathiyabaka fatahhir. Pakaian kamu hendaklah engkau bersihkan. Bersihkan pakaian. Okay? Jadi ini benda yang menjadikan kita orang yang kita kata apa?
presentable lah. Maknanya kalau kita masuk dalam masyarakat, dalam lingkungan, dalam majlis, mana dengan pakaian kita yang bersih tu, orang terima kita. Orang tengok kita ni orang akan layan kita kan. Orang akan terima kita. Sebab tu orang Arab dia kata libas suka yukrimuka qabla julusika. Dia kata apa? Pakaian kamu akan memuliakan kamu sebelum kamu duduk lagi. Mana kalau kita datang dengan pakaian yang kemas, yang bersih dan sebagainya, kita datang pun orang akan sambut dengan mesra, dengan maknanya dengan usher kita kan, tunjuk kat mana kita nak duduk dan sebagainya. Kalau dalam majlis lah kan, dalam masyarakat pun sama jugalah kan. Mana orang akan memberi penghormatan kepada kita berdasarkan apa? Pakaian kita yang kita pakai tu kan, kebersihan tu. Jadi kadang-kadang orang salah faham dia anggap selekeh-selekeh, tak berapa bersih ni dia anggap itu zuhud. Kan? Ada orang kata kita tak payahlah baju-baju ni tak payahlah gosok-gosok sangat kan. Walaupun kita kaya, tak payahlah kita gosok baju sangat. Kan? Kita ni tunjuklah zuhud sikit. Itu bukan zuhud. Itu selekeh nama dia. Zuhud ni sifat hati ya. Zuhud ni orang miskin belum tentu zuhud. Dan orang kaya belum tentu tidak zuhud. Kadang-kadang orang kaya lebih zuhud daripada orang miskin lagi. Dan orang miskin lebih tamak daripada orang kaya. Kan? Orang miskin kadang-kadang lebih tamak daripada orang kaya. Sebab tu zuhud ni adalah sifat hati. Dia adalah sifat hati. Dia bukan sifat luaran. Orang menampilkan diri dia. Tunjuk baju tak apa gosok, kan? Kereta pun tak apa basuh sangat. Okay? Pakai pun selipar pun pakai sebelah lain. Okay? Rambut pun tak berapa rapi, kan? Tak berapa sikat-sikat sangat. Orang tahu dia ni orang kaya kan, tapi dia rasa nanti kalau orang tahu aku kaya ni kan, dia rasa akan jadi riak kan. Dia jadi tak suka, maka dia nak zuhud, nampak zuhud kan. Jadi kadang-kadang dengan dia buat macam tu, dia tak perasan rupanya itulah menjadikan dia riak pula. Kan? Dia nak lari daripada riak, tapi rupanya bila dia buat macam tu, orang pula dengar, haji ni nampak je macam orang kaya. Kan? Tapi dia ni zuhud tau. Benda tu sampai kat telinga dia. Dia seronok. Dia jadi sum'ah pula. Dia jadi riak pula kan. Lagi esok lagi dah ditunjuk zuhud pula. Semalam pakai baju tak gosok je. Hari ni pakai baju poket koyak pula. Kan? Lagi luar biasa haji ni kan. Okey. Lagi orang kata lagi nampak zuhud dia kan. Jadi sebenarnya zuhud ni bukanlah sifat zahir, tapi dia adalah sifat hati ya. Sifat hati. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, innakum qadimun ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnas fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, maka perkemaskanlah peralatan dan pakaian kamu sehingga kamu dikenali di kalangan orang ramai. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Hadis ni cukup jelas kan? Maknanya Islam ini memang mengajar kita untuk kemas. Perkemaskanlah peralatan kamu, pakaian kamu, kan? Jadi kalau kita tengok subhanallah jadi maknanya kita kata berpenampilan yang kemas ni memang cara Islam ajar kita. Kan? Saya zaman-zaman belajar dulu kalau tengok kawan-kawan kan yang orang-orang Arab ni lah, yang pelajar-pelajar foreigner ni kan. Masa tu kita duduk asrama kita tu ramai pelajar-pelajar Afrika kan. Afrika ni ialah background mereka ni kebanyakannya orang-orang yang susah lah kan. Orang susah lah kan. Okey, dan kita pun tak adalah senang sangat kan. Tapi bila kita tengok persiapan mereka pergi kelas tu kan. Baju gosok apa semua kan. Kemas elok kan. Bila pakai pergi kelas apa semua kan. Jadi kita nampak memang culture dia begitu kan. Dia walaupun dia tidaklah orang yang berada kan, tapi sangat menjaga penampilan sangat menjaga penampilan kan, kekemasan pakaian dan sebagainya. Jadi itu satu benda yang merupakan sunnah kan, sunnah. Dan Allah Taala berfirman juga innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala mencintai kan ataupun mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri. Ayat ini kita dah sebut di awal tadi. Jadi Islam menganggap bersuci itu sebagai sebahagian daripada iman. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan. Dia sangat rapat dengan keimanan. At-tuhuru syatrul iman. Jadi bersuci ini sangat rapat dengan keimanan. Jadi sebab dia benda yang makna kita kata dekat dengan diri manusia
Jadi Islam ini memang telah memimpin umat ni lah, kan, sebelum Barat mengenal kebersihan. Orang putih ni dia kenal mandi pun bukannya daripada dulu, kan. Zaman apa gelap Eropah ni orang tak mandi. Mandi ni kalau orang mandi ni kira pelik lah, kan. Mandi ni kira pelik lah. Bahkan ada raja-raja mereka yang mati sebab tak mandi. Raja mereka mati sebab tak mandi. Dan ada seorang Ratu Isabel ke apa nama dia, kan. Di Spanyol, ketika orang Islam duduk di Spanyol, jadi ratu ni telah bernazar, kan. Okay. Dia telah kata kalau raja kita ni, kan, maknanya raja-raja yang masih berbaki ni, sisa-sisa kerajaan Spanyol yang telah yang sebelum tu Bizantin lah, kan. Kerajaan yang kita kata Kristian masa tu, yang masih ada sisa-sisa kerajaan tu yang masih ada. Jadi mereka ni bernazar ni, raja ni, permaisuri ni bernazar, dia kata kalaulah orang Islam berjaya ditewaskan oleh tentera Masihi ni, tentera Kristian ni, kan, selagi mana orang Islam tak ditewaskan, dia takkan mandi. Memang dia tak mandi lah. Tak mandi langsung. Sampailah dia mati sebab dia tak mandi tu. Sebab dijangkiti penyakit-penyakit lah. Bakteria lah, virus apa benda semua melekat kat diri dia, akhirnya mati dengan sebab tak mandi. Saya pun ada baca satu artikel disebut, dia kata mandi ni orang putih pun tak mandi sebenarnya. Mandi ni bukan budaya mereka. Tapi mereka ni belajar mandi pada siapa? Disebut dalam artikel tu satu orang lelaki daripada India. Daripada India datang, orang Islam lah. Daripada India datang ke British waktu tu, kan. Dia ajarkan orang putih mandi. Orang putih mandi, kan. Mandi. Jadi perkataan bath tu sendiri, bathroom, kan. Kita sebut bathroom, take bath, kan. Orang putih kata, kan. Mandi. Bathroom, kan. Perkataan bath tu adalah merujuk kepada kepada orang yang ajarkan mereka mandi tu. Bath tu nama orang. Bath tu sendiri adalah nama orang. Orang yang mengajarkan orang putih ni mandi, sehingga nama dia tu diabadikan sebagai satu perkataan menunjuk kepada perbuatan mandi. Dan bilik mandi pun refer dengan guna nama orang tu. Sedangkan di Islam ni, sebab oleh kerana mandi ni dah jadi syariat kita, kan. Orang Islam ni daripada dulu lagi dah ada tanda-tanda sawam. Tanda sawam untuk orang mandi. Dah ada dah daripada dulu lagi, kan. Orang dah buat dah, kan, di Syria apa semua sebagainya, memang ada tanda sawam tempat mandi. Sampai sekarang ada lagi. Sampai sekarang pun masih ada lagi, bahkan di situ ada tempat mandi wak. Kan, mandi wak yang memang ada dia punya tukang urut sekali ada. Tukang urut pun ada sekali. Mana yang inilah lelaki-lelaki lah, kan. Okay. Biasanya untuk lelaki lah, perempuan memang tak ada lah, kan. Memang untuk lelaki lah. Jadi memang ada tukang urut ni, orang tua-tua lah biasa, kan. Lepas mandi wak tu, dia akan gosok lah, dia akan sentar cukup-cukup, kan, badan yang orang yang mandi tu, kan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok hikmah. Apakah hikmah pensyariatan bersuci ni? Apa hikmah dia? Jadi hikmahnya ada banyaklah. Maka antara hikmah bersuci ni adalah, bersuci adalah tuntutan fitrah. Tuntutan fitrah, sebab apa dia kata manusia cenderung kepada kebersihan dan secara tabi'i manusia tidak suka serta menjauhkan diri daripada kekotoran. Oleh sebab Islam adalah agama fitrah, maka secara tabi'i ia memerintahkan manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Jadi kebersihan ini benda yang fitrah, benda yang memang kita suka, kan, manusia suka. Manusia suka, kan, memang diajarkan kepada kebersihan dan sebagainya. Kan, jadi kita ni memang kita kata manusia ni, kebersihan ni nilai universal, ya. Kebersihan ni nilai universal. Mana-mana tamadun budaya pun orang akan tengok bersih ke tak bersih, kan. Contoh hari ni kalau orang kata bersih ni, orang putih bersih, kan. Orang kata orang Jepun pun bersih, kan. Jepun ni lagi bersih, kan. Dia cukup jaga, kan, dia punya kebersihan dia. Sampai orang kata kat Jepun ni budaya buang sampah merata-rata ni memang tak ada langsung. Tong sampah pun susah nak jumpa, kan. Orang sebut, tapi dia adalah nilai universal. Nilai universal yang patut diambil oleh apatah lagi orang Islam lah. Patut mereka ni yang mempelopori kebersihan. Cuba kalau kita tengok negara Islam, kan. Allahu Akbar, kan. Tak mahu sebut lah. Memang kita kena sebut lah, kan. Mungkin kita ni Malaysia ni Alhamdulillah lah, kan. Kalau kita KL ni bandar-bandar utama, kan. Kita nampak lah bersih apa sebagainya, kan. Tapi kadang-kadang kalau kita pergi ke Mekah, Madinah misalnya musim, kawasan Mekah, Madinah, musim haji dan sebagainya. Kita tengok orang Islam, sebahagian daripada perangai orang Islam, kan. Mereka ni tak jaga kebersihan. Kan, sampah dibuang merata-rata dan sebagainya. Sedangkan mereka datang mengaku mereka ni nak bersihkan diri. Kan, nak buang kotoran daripada diri hati mereka.
Tapi perangai zahir tu pun mereka tak boleh nak bersihkan. Okey. Ini masalah lah ni. Ini masalah masalah sikap. Sikap. Jadi perlu apa kita kata, perlukan kempen lah kan. Jadi kadang-kadang sedih juga kan, kita orang Islam ni kadang-kadang kita pergi masjid kan. Kita pergi masjid pun terpaksa kat masjid tulis kan. Sila jaga kebersihan. Sila flush setelah digunakan. Jadi sepatutnya kita orang Islam ni, benda tu dah settle lah kata orang kan. Patutnya benda tu kita kata dah selesai kat rumah lagi. Benda kebersihan ni kat rumah lagi dah selesai kan. Daripada kecil lagi mak ayah dah ajar kan, kamu buang air kena cuci, kena basuh, kena flush kan. Tandas dah guna pastikan bersih. Sebagaimana kita guna bersih, kita tinggalkan bersih supaya orang lain pun masuk dalam keadaan bersih. Tapi itulah, memang betul lah, pendidikan ni benda yang berterusan. Benda yang berterusan, kena diingatkan selalu dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kalau benda tu memang sudah tersemat kan dalam kepribadian kita kan, bahawa memang kebersihan tu sebagai satu habit, kebiasaan kita kan, kebiasaan kita. Jadi ada sebahagian masyarakat Islam di Malaysia pun yang kadang-kadang tidak peduli anggap kita kata kebersihan ni bukanlah nilai yang utama kan, yang perlu diambil berat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, memelihara kemuliaan dan kehebatan individu Muslim. Manusia secara tabi'i cenderung kepada individu yang bersih. Manusia suka bersama-sama dan duduk dengannya. Manusia berasa benci, memandang rendah, menjauhkan diri serta tidak mahu duduk bersama-sama dengan individu yang pengotor. Ini tabiat manusia. Jadi kebersihan tu penting untuk memelihara kemuliaan, kehebatan individu Muslim kan. Oleh sebab Islam adalah agama yang sangat mengambil berat dalam menjaga kemuliaan dan kehebatan individu yang beriman, maka Islam memerintahkan individu mukmin itu menjaga kebersihan agar menjadi orang yang mulia dan disegani di kalangan khalayak umum. Okey, jadi kita ni apatah lagi kita di Malaysia, kita hidup dalam negara yang pelbagai kaum, agama, budaya kan. Jadi sudah tentu kita sebagai orang Islam kan akan sentiasa dijadikan benchmark lah oleh agama lain. Pasti mereka akan tengok. Pasti mereka ni akan tengok kita kan, orang bukan Islam, walaupun mereka tak bercakap, tapi mereka akan lihat. Sebab kita ni selalu claim kan. Kita selalu claim kita ni bagus, kita ni betul lah. Kan? Okay, betul lah kita ni memang betul lah kita Islam ni agama resmi dan sebagainya kan. Jadi mereka ni akan memandang kita, akan tengok kita sejauh mana kita ni mempraktiskan nilai-nilai kebersihan itu pada diri kita kan. Jadi itu akan sentiasa menjadi ukuran mereka kan. Jadi sangat pentinglah kalimah kebersihan ini kan menjadi asbab untuk kita untuk kita pelihara, untuk kita jaga. Untuk kita pelihara, untuk kita jaga supaya itu tidak menjadi sebab untuk mereka memandang rendah kepada orang Islam lah. Bahkan saya pernah pergi ke kampung orang asli pun. Orang asli ni pun jaga kebersihan. Saya pergi ke kampung pedalaman di Pahang tu, di Cameron Highland tu. Kan? Kuala Boh. Kuala Boh ni memang ada perkampungan orang asli. Pergi ke sana. Tengok lalu perkampungan orang asli ni, bawah rumah dia memang tak ada jumpa sampah. Sampah makanan tak ada. Plastik memang tak ada lah sebab mereka memang makanan natural kan. Tanam sendiri kan. Tapi nak kata jumpa plastik makanan ke kalau orang datang bagi kan. Kalau orang-orang luar datang bawa atau mereka pergi ke pekan beli barang, balik rumah, tak jumpa kita plastik. Kan? Kita tak jumpa sisa-sisa makanan. Kalau kata dia makan ubi kan, kulit ubi tu terbuang ke kan, dia makan pisang, ada kulit pisang ke kan, di bawah rumah dia memang kita tak jumpa. Memang tak jumpa. Memang mereka ni jaga kebersihan. Memang jaga kebersihan. Jadi maknanya subhanallah, memang betul lah, dia adalah nilai fitrah kan. Memang manusia memang suka kepada kebersihan itu kan. Yang ketiga, tuan-tuan, memelihara kesihatan. Kebersihan adalah sebab yang amat penting untuk menjauhkan manusia daripada penyakit. Ini kerana kebanyakan penyakit yang menular di kalangan manusia adalah disebabkan kekotoran. Dengan membersihkan badan, membasuh muka dan dua belah tangan, hidung dan dua belah kaki beberapa kali sehari, menjadikan badan sentiasa terpelihara daripada sebarang penyakit. Ini kerana anggota tersebut merupakan anggota yang sentiasa terdedah kepada kekotoran. Subhanallah, hari ini kita duduk dalam keadaan pandemik. Dalam keadaan pandemik ni kita lagi nampak betapa pentingnya kebersihan. Kita diajar benda basic balik. Hanya diajar kita cara cuci tangan yang betul. Cara sanitize tangan kan. Kita pakai
Kan kita diajar benda yang sangat asas ya, berbasuh tangan. Macam mana nak basuh tangan dengan betul siap buat setiap apa WHO punya apa dia punya apa chairman dia kan, pengurusi WHO sendiri. Dia siap buat iklan tunjuk cara nak basuh tangan. Ya Allah kan. Kita rasa benda yang basic kan. Tapi subhanallah, tak jaga benda basic ni rupanya menjadi asbab tersebarnya penyakit. Tersebarnya penyakit. Tanpa kita sedar kan, dalam keadaan pandemik ni baru kita tahu, ya Allah, patutlah Islam suruh jaga kan. Jadi kita untung kan, kita dengan 5 kali kita berwuduk sehari semalam. Kita jaga betul-betul kan, maknanya mudah-mudahan menjadi asbab lah kan. Bila kita wuduk dengan cara yang betul, kita amalkan sunnah Nabi kan, bukan buat yang fardu saja, basuh muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki, tapi kita buat juga yang sunnah. Basuh tangan dulu kan, pergelangan tangan kita basuh, masukkan air ke hidung, keluarkan. Mudah-mudahan kalau ada virus tu yang cuba nak masuk, mudah-mudahan dengan asbab itu, dengan sebab itu, virus ni menghindari kita, menjauhi kita. Kita sisihkan daripada diri kita. Kan? Dan dalam waktu pandemik ni memang kita sangat perlulah. Sangat perlu untuk kita bukan saja menjaga diri kita dengan kebersihan ini, tapi kita kena juga amal-amal juga, ayat-ayat pelindung sebenarnya. Ayat kursi, jangan tinggal setiap kali solat, kan? 3 kul kan, pagi dan petang, ni pelindung ni. Kan? Fatihah kita baca, kan? Ini semua adalah ayat-ayat yang melindungi diri kita. Betul lah kita pakai face mask tu, betul lah, tak nafi tapi itu yang lahirnya. Vaksin, betul vaksin kan. Tapi itu hanya usaha kita untuk memendung kan. Tapi tambah lagi dengan zikir kan, kita baca pagi 3 kul, lepas subuh kan, lepas maghrib 3 kul. Ni nak lindung diri kita. Ayat kursi tu kan, kita nak lindung diri kita lah daripada virus ni. Okey, yang keempat, berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan suci bersih. Kan, semasa bersolat. Seseorang hamba bercakap dan bermunajat kepada Tuhannya, maka selayaknya dia berada dalam keadaan suci zahir dan batin, bersih hati dan badannya. Kerana Allah SWT kasih kepada orang yang suka membersihkan batinnya dengan bertaubat dan membersihkan zahirnya dengan bersuci. Jadi hikmah yang paling besar adalah untuk kita beribadat kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Terutama solat kita lah. Kan, bila kita solat kan, kita dalam keadaan pakaian kita bersih. Kan? Tempat kita solat bersih. Diri kita bersih. Mulut kita bersih. Kita bangun pagi kan, pagi-pagi kita bangun sebelum kita subuh. Maka kita kenalah gosok gigi dulu kan. Okey. Jadi kadang-kadang anak-anak kita yang kecil-kecil tu kan, dia malas nak gosok gigi kan. Dia kumur-kumur je. Okey, tak apalah, dia kecil-kecil lagi kan. Kalau dah besar-besar sikit, kita kenalah gosok gigi dan sebagainya, supaya ayat-ayat yang kita baca tu benar-benar menjadi zikir. Benar-benar menjadi, mana kita kata benar-benar berkesan lah. Sebab kita baca dalam keadaan kita telah siapkan betul diri kita untuk solat. Kita nak berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, jadi persiapan luaran kita ni membantu kita menyempurnakan solat. Persiapan luaran kita ni dengan pakaian yang bersih, dengan sejadah yang bersih, kan, dengan keadaan fizikal yang bersih, kan, kita dah siap mandi, kan, maka dalam keadaan begitu, itu akan membantu kita melaksanakan ibadat dengan lebih sempurna. Membantu kita sebenarnya. Tapi kalau kita solat dalam keadaan kan badan kita berpeluh-peluh kan, tak mandi lagi kan, okey, katalah kita solat begitu kan, jadi itu akan menjadikan kita, yalah, walaupun peluh ni tidaklah najis, bukan najis kan, tapi kalau dalam keadaan biasa mungkin kita tak selesa kan. Tapi kalau memang kerja, contohlah nature kerja kita kan, kita kerja memang menghadap matahari, memang kita selalu penat dan sebagainya, maka tak ada masalah lah kan. Itu memang nature kerja kita. Memang kita akan solat dalam keadaan kita peluh dan sebagainya, ataupun ada peluh-peluh sikit. Itu kalau kerja tu lain kan. Tapi kalau dalam keadaan memang kita biasanya kita kan, maknanya kita kata kita siapkan diri kita dengan keadaan bersih dan sebagainya, maka sudah tentu bila kita solat dalam keadaan yang sebaliknya, okey, dalam sebaliknya, dalam keadaan kita tak bersih, bukan tak bersih sebab najis ya, mungkin tak mandi lagi ke kan, terutama bila ada aktiviti yang kita buat kan, berpeluh dan sebagainya, maka sebaiknya, maknanya persiapan, dia kata persiapan luaran kita ni membantu kesempurnaan solat kita, membantu kesempurnaan
solat kita. Jadi kalau kita katalah kita terpaksa solat dalam keadaan mungkin berpeluh-peluh dan sebagainya, maka kita carilah jalan untuk bagi wangi sikit, cari minyak wangi kan, kita wangikan sikit kan, ataupun kita tunggu peluh tu kan reda sikit kan, supaya tadi kita solat kita tadi tidak terganggu, tidak terganggu dengan elemen-elemen luaran ini, perkara-perkara luaran ini. Itu berkaitan dengan hikmah. Hikmah kenapakah bersuci itu disyariatkan. Okey? Macam mana Black? Okey? Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, kita buka soalan lah. Kita buka kepada soalan lah. Kalau ada soalan-soalan silakan. Satu soalan Ustaz. Boleh. Pasal kayu sugi tu. Ya. Macam mana biasa orang pakai? Dia pakai buang ke apa? Kayu sugi ni dia bukan pakai sekali buang terus. Kayu sugi ni dia kalau kita beli sekarang pun banyak jual kan. Sekarang pun ada jual yang memang dah branding betul pun, ada juga yang mahal tu. Kan? Dia jual tu siap, dia punya package dia tu siap, dia punya dia punya sharpener dia pun ada. Nak buang dia punya kulit tu. Kan? Peraut kulit dia tu pun ada. Ada bekas dia pula dia untuk simpan. Okey. Jadi ikutlah kan. Yang biasa murah-murah punya adalah satu batang dijual RM5. Yang tu satu batang tu, jadi kita kena buang sikit depan dia tu, lebih kurang dalam 1 inci ke kan, kita buang sikit depan tu. Bila kita buang dia akan keluar macam serat-serat kayu tu. Serat-serat kayu tu dia akan keluar. Dan serat-serat itulah kita guna untuk memberus, untuk menggosok gigi. Ini serat-serat tu. Serat-serat dia tu dia memang kita kata dia punya memang dia tak ada macam kalau kita dah biasa pakai ubat gigi kan, memang kita rasa macam tak okey lah kan. Contoh bila kita pakai, kita tak rasa macam kita pakai ubat gigi, kita ada rasa pudina tu, rasa mint tu kan, rasa pudina tu, tu menyebabkan kita rasa macam kita kata rasa mint tu menjadikan kita rasa mulut kita ni macam sejuk je kan. Okey, pudina tu. Tapi sebab kalau kita pakai sugi tu kan, rasa mint tu memang tak ada lah. Tapi kesan dia menghilangkan bau mulut tu memang mujarab. Memang mujarab. Memang mujarab. Okay, kalau kajian-kajian memang banyak orang buat. Kajian-kajian memang sangat banyak. Hari ni pun kalau kita tengok produk-produk konvensional pun kan, kita tengok macam Colgate kan. Colgate pun ada produk dia, ekstrak kayu sugi. Colgate pun keluarkan ubat gigi yang letak kayu sugi. So memang benda tu proven. Memang elemen kemujaraban lah. Kayu sugi ni memang terbukti lah. Ya, jadi kalau dia tak pakai sekali, dia tak pakai buang terus ya. Dia bila serat tu dah hilang, kita raut lagi. Kita raut lagi, dia akan keluar lagi. Sampailah dah pendek, kita dah rasa tak selesa untuk pegang, kita buang lah, ganti baru pula. Macam tu lah. So maknanya dia sampai tak boleh pakai lah. Sampai kita dah tak boleh nak pegang lah, atau sampai dia punya serat dia punya serat-serat tu dah tak ada dah. Okey. Macam tu. Okey, ada soalan lain? Silakan. Dari kita punya viewers malam ni. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan dengan najis lah. Ya, silakan. Saya ada 2 soalan. Ya. Pertama, saya ni saya ada car wash. Okay. Kadang-kadang bila saya cuci kereta Cina, kadang-kadang kita nampak ada bulu-bulu kat seat kereta tu. Kita tak tahu itu bulu apalah. Tapi dalam kepala otak saya, kalau kereta Cina, kadang-kadang dia bawa anjing dia masuk kereta ke apa kan. Kalau kita tersentuh ataupun dia melekat dekat kita punya baju ataupun seluar ke apa, dan kita pergi solat, adakah solat itu sah ataupun tidak? Yang keduanya adalah bulu kucing. Kalau melekat dekat kita punya baju dengan seluar, yang bulu yang yang melekat dengan kita lah, adakah solat kita akan sah ataupun tidak? Itu je. Okey, terima kasih pada soalan tu.
Okey, kalau dia bulu anjing kan, so memang dia najis mughalazah lah. Kan, najis berat. So memang kita kena bersihkan lah. Kan, memang kita kena sertulah dengan air tanah. Kalau dia memang bulu tu, kalau kita kata kawash tadi kan, memang kita rasa basah. Memang bila kena air dia basah dan dia pindah pula daripada tempat kawash tu, kena pula pada basuhan kat dalam kereta tu, kena pula kat pakaian kita, dan memang kita tak boleh pakailah baju tu untuk bersuci, untuk solat. So kena tukar pakaian lain kan. Dan kemudian pakaian yang dah kena bulu tu pun kita kena cuci dia dengan cara sertu lah, dengan air, air 7 kali 1 daripada air tanah kan. Itu cara dia lah untuk kita bersihkan. Itu kalau dalam bulu anjing lah kan. Sebab dia bulu anjing ni dia sikit ke banyak dia tetap kena, kita tetap kena sertu lah. Kena sertu dalam keadaan dia basah. Sebab dia syarat dia kalau kita kena cuci kalau lah anjing tu basah, kita kering sentuh najis. Okey, kita basah dia kering sentuh najis. Dia basah kita basah sentuh memang najis. Dia kering kita kering sentuh baru tak najis. Baru dia kira tidak najis. Okey, dikira tidak najis. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i lah kan. Tapi kalaulah benda ni nak cuci kan, yalah kalaulah sekali-sekala benda tu mungkin kita boleh buat lah kan. Kita boleh buat lah, maksudnya sekali-sekala ada customer yang non muslim ni kan bawa anjing dia kan, bawa kereta yang memang ada anjing apa semua kan, kita tahu again. Jadi kalau memang sekali-sekala tu mungkin kita kena lah. Tapi kalau memang kerap kan, bila kita menimbulkan kesulitan kan, mungkin pada waktu tu kita kena ambil lah pandangan mazhab lain lah. Kita ambil pandangan mazhab lain. Mazhab lain yang tidak menganggap bulu ni najis. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni dia anggap yang najis tu air liur saja. Air liur anjing saja. Okey, bulu tak najis. Tapi ini dalam keadaan saya sebut ya, saya nak ulang sikit lagi. Maksudnya kalau tuan memang customer memang selalu datang ni, memang setiap hari mesti ada 1 atau 2 kereta lah kan. Yang memang kita rasa ada yang bulu anjing ni kan. Yang memang kita rasa akan menimbulkan kesulitan untuk kita. Untuk kita maknanya nak cuci, kemudian nanti kang ni pula kan, nak bersihkan, nak cari air tanah pula apa semua. Kalau memang ada kesulitan tu, memang real punya kesulitan, okey, bolehlah kita ambil pandangan mazhab Maliki tadi. Mazhab Maliki kata yang najis ni hanya air liur anjing itu saja. Air liur saja. Bulu tu semua, apa semua lain semua tak kira najis. Ini sebagai jalan keluar kalau memang menimbulkan kesulitan. Kan? Tapi kalau kita rasa kan, sebab ada orang dia rasa tak apalah, aku nak tetap juga ambil pegang Syafi'i jugalah. Maliki ni rasa macam tak selesa lah pula kan. Dia tak apalah, tak ada masalah. Kalau dia rasa dia selesa, okey, fine, tak ada masalah. Okay? Tapi kalau ada orang yang memang mungkin rasa kesulitan kan, memang ada masalah kan. Contoh kalau kita rasa macam mungkin doktor-doktor veterina ke kan, mereka ni terlibat, mungkin terpaksa merawat anjing dan sebagainya kan, ada klinik kesihatan mereka bertugas ke apa ke, mungkin mereka perlukan pandangan-pandangan dalam mazhab lain untuk membantu mereka. Yang keadaan kedua, bulu kucing. Bulu kucing ni pada asasnya dia adalah najis. Dia najis. Tetapi ada kemaafan sebab kucing ni sebab dia banyak berlingkar kat rumah kita kan. Dia ni haiwan yang dekat dengan manusia. Kan? Sehingga kan air sisa minuman kucing tu pun dianggap tidak najis. Sisa minuman kucing kalau minum kucing tu, ambil air, dia jilat air dekat besen kat rumah kita, dekat baldi ke kan. So, jadi sisa minuman kucing tu tidak dianggap najis. Sebab apa? Sebab dia berada di keliling kita. Dia dikira haiwan yang jinak lah kan. Walaupun makanan dia bukan makan, walaupun hari ni makanan dia dah cantik lah kan. Ini dah makan, dia tak makan tikus dah kan. Dia dah tak makan makanan eksotik ni kan. Dia dah makan kan apa nama tu, freskis kan. Dia dah makan makanan kucing tu. Okey. Tapi dah dianggap syarak ikut asalnya dia najis. Sebab dia makan benda-benda najis kan.
Ada makan tikus lah, makan apa cicak lah apalah kan. Dia makan benda kotor-kotor tu kan. Walaupun dia ada makan ikan kan, tapi ikan tu pun kalau kita bagi mentah ada darah-darah dia kan, najis juga. Tapi dimaafkan. Tu air liur dia air liur. Jadi bulu dia pun ulama kata kalau bulu dia asalnya memang dia najis. Tapi kalau bulu dia sikit itu dimaafkan. Sikit. Sikit ni penentuan sikit atau banyak ni dia subjektif ya. Subjektif maksud saya kalau kita tanya 3 orang, kita tanya orang, 3 orang lah contohlah, saya nak bagi contoh, nak bagi tahu sikit ke banyak Kalau kita tanya 3 orang, 2 orang kata kita tunjuk aku ada bulu kucing lah kat kain ni banyak ke sikit? 2 orang kata sikit, seorang kata banyak. Kita kira 2 ni menang. Kira sikit lah. Sebab sikit atau banyak ni benda subjektif. Jadi penentuannya adalah pandangan umum. Pandangan umum. Kalau pandangan umum tu maksudnya pandangan kita rasa benda ni rasa macam banyak. Kita confirm dengan orang pula. Kau rasa ni banyak ke sikit? Kawan ni kata banyak juga. Mengesahkanlah apa yang kita kata. Dalam hati kita banyak, maka kita kena bersihkan dulu. Mana tak perlulah kita nak basuh. Kan? Tapi kita cukup sekadar kita hilangkan bulu tu daripada hamparan kita lah. Kalau sejadah kita kena kibas-kibas lah. Kan? Atau ambil vacuum, kita vacuum sajalah. Kan? Kalau pakaian kita kena kibas-kibas atau tukarlah dengan pakaian lain kan yang lebih kita rasa lebih selamat macam tu. Okey? Kita menjawablah tu Okey sama. Saya ada soalan tu dekat chat. Dekat chat dia. Okey, dekat chat. Salam Ustaz, apa pandangan Ustaz ada di kalangan orang Islam di Malaysia yang membela anjing? Okey. Terima kasih pada soalan ni. Okey, anjing ni, Waalaikumsalam warahmatullahi. Anjing ni harus dibela dalam 3 keadaan. Harus boleh bela. Dalam 3 keadaan. Pertama, anjing buruan. Anjing berburu. Anjing buruan. Anjing buruan ni dia ada jenis baka dia lah kan, baka buruan ni. Memang kita bela kan. Dia memang tujuan dilatih untuk berburu. Tak kira lah ni nak tangkap apa kan, kita latih dia apa. Masuk hutan tangkap kijang, tangkap pelanduk, kan, tangkap kancil, kita lepaskan dia kan, dia pun pergi tangkap. Kalau ditangkap, binatang ditangkap tu masih hidup, kita sembelih. Kalau ditangkap tu dah mati, halal, kita boleh makan. Kalau kita tangkap tu dah mati dan dia dah makan sikit, haram, kita tak boleh makan. Kita tak boleh makan sebab maknanya dia lapar tu. Kita tak bagi dia makan sampai dia terpaksa makan, makan sendiri pula kan. Maknanya haram, tak boleh makan. Itu dah kira najis, tak boleh makan. Itu kena bagi dia terus. Tapi kalau ditangkap saja, digonggong bawa kita, itu kita boleh lapar terus. Dah mati tak apa, kita lapar terus. Tak perlu kita nak sertu pula kan. Ini kena cuci tengkuk dia dengan air tanah ni kan. Rendam pula kijang tu dengan air tanah pula kan. Tak payah. Kan? Kita siap je kulit dia kan. Kita lapar je. Tak perlu kita nak sertu-sertu. Ini kelebihan Allah Taala bagi kepada anjing. Asalnya dia najis mughalazah. Tapi sebab kenapa najis mughalazah dihilang? Sebab satu je. Ilmu saja. Ilmu telah mengangkat najis mughalazah. Ilmu dia, itu ilmu berburu. Penat-penat dia mengaji berburu, kan? Allah Taala bagi dia satu kelebihan. Oleh kerana kau mengaji fake berburu, kan? Okay? Kau punya najis aku angkat. Kau tak ada mughalazah. Semua yang kau tangkap ni halal untuk manusia. Itu kelebihan. Tengok anjing pun kan, dia dapat syafaat ni belajar kan, dia pergi jadi berburu ni dapat kelebihan subhanallah. Kan? Allah Taala angkat najis tu kan. Itu anjing berburu-buruan pertama. Yang kedua, anjing untuk menjaga, anjing untuk kawalan. Macam anjing polis kan. Anjing polis tu anjing untuk keselamatan lah. Ataupun kita bela anjing. Kita kat kawasan taman kita ni banyak pencuri kan. Kita pun bela anjing ikat depan rumah. Kan, malam-malam kita lepaskan. Kita lepaskan dia pun merayau dalam halaman. Siang masuk dalam sangkar dia. Boleh tak kita bela? Boleh, tak ada masalah. Tapi syaratnya sanggup kena kecam lah. Kan? Kalau kita bela, mestilah orang kecam kan. Apa ni nama orang Islam? Bela anjing. Kalau kita buat kenduri, sanggup orang tak datang rumah, tak apalah. Kan? Bukan setakat jiran tak datang. Sedara pun tak datang. Kan? Apa ni haji ni bela anjing kan? Dia tak tahu tempat kita ni black area. Kan? Siang-siang pun pencuri masuk rumah kan? Jadi kita terpaksa bela anjing kan? Okay? Jadi
harus untuk bela, tapi bukan bela dalam rumah ya. Bukan bawa masuk tidur macam orang putih tu kan. Duk peluk dia kan. Okay, duk peluk dia, duk bagi bagi makan dalam rumah kan. Tidak, bukan macam tu ya. Dia tempat dia khas dekat luar rumah. Dalam kawasan pagar kita, dalam luar rumah, memang ada tempat dia kan. Itu harus untuk kita bela. Yang kedua. Yang ketiga, anjing untuk menjaga ternakan. Orang panggil anjing gembala. Anjing gembala. Kalau tuan-tuan pernah tengok dokumentari kan dalam National Geographic ke apa kan. Kalau tengok orang-orang di Asia Tengah kan, di negara Uzbek, Kazakhstan yang memang dia kambing dia subhanallah kan, seluas padang ragut tu. Seluas padang ragut tu penuh kambing dia kan. Jadi dia akan letak anjing. Anjing ni dia kerja dia apa? Kumpulkan balik kambing-kambing ni. Sebab kambing ni perangai dia tak reti duduk sekali. Kan? Perangai dia macam manusia juga. Manusia dengan kambing ni sama, ada sifat dia, ada similarity sikit-sikit. Kalau ada 100 orang, dia tak boleh duduk sekali sembang. Dia mesti 10 orang sini, 8 orang sana, 5 orang sana kan. Tu perangai. Manusia macam tu kan. Kambing pun dia perangai macam tu juga. Tengok cerita Ahmad Albab kan. Ahmad Albab ada kambing banyak, 1 ekor pergi lagi masuk gua pula kan. Tu perangai kambing lah tu kan. Jadi untuk bela kambing ni harus untuk kita bela anjing. Tujuannya untuk kawalan. Hari ni kalau kita ada kebun contohnya, kita ada kebun kan. Kita ada kebun sawit contohnya kan. Luas kan. Jadi kita nak mengelakkan binatang masuk, mungkin kita ada bela lembu contohnya kan. Kita bela anjing. Bela anjing. Untuk tujuan keselamatan. Memang ada, saya kenal ada beberapa orang yang saya kenal kan. Ada sahabat saya memang dia memang bela lembu, dia memang ada bela anjing. Untuk tujuan jaga dia punya ternakan dia. Jadi harus untuk bela anjing ni dalam konteks itu saja. Kan, yang lain pada tu sebagai pet, itu haram. Itu semua mazhab tak benar kan. Sebagai pet macam bela kat rumah kan. Bagi makan sekali kan, duduk buat masuk bilik, selfie sekali dengan dia, kan, mandikan kan, gulung rambut dia, hantar pergi salon apa semua kan. Itu semua tak dibenarkan itu semua dilarang oleh syarak. Okey, soalan yang ketiga, soalan Ustaz, solat jamak qasar boleh ke kita tamamkan pada salah satu solat sebab nak berjamaah dan qasarkan pada solat yang tidak berjamaah? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita solat jamak, solat yang pertama katalah Zuhur berjamaah. Okey, kita solat tamam 4 rakaat mengikut imam kan. Kemudian lepas selesai kita jamakkan dengan asar pula. Asar tu kita buat 2. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, bahkan dua-dua tamam pun tak ada masalah. Boleh juga, tak ada masalah. Dua-dua tamam pun boleh, tak ada masalah kan. Mungkin kita nak kejar berjamaah kan. Kita dah habis selesai jamaah pertama kan. Kita nak solat pula, ada jemaah yang lain belakang, mereka nak solat Zuhur. Kita nak solat Asar. Tapi mereka pasti akan sembahyang 4 rakaat. Tapi kita nak sebab nak jaga solat jamaah kan. Kita niat dengan Asar. Kita masuk dengan orang solat Zuhur. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i, perbezaan niat antara imam dan makmum tiada halangan. Mazhab kita, imam niat lain, makmum niat lain, boleh. Tak jadi isu. Tak jadi isu. Okay. Okey, ada lagi soalan? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Ustaz, saya ada 2 soalan. Silakan. Okay, saya nak tanya, macam saya punya kerja memasak. Dan kalau sebelum masak tu saya kena potong ayam mentah ni, potong. And then dia punya darah tu mungkin kena kita lah. So bila time nak solat tu, adakah saya perlu tukar baju ataupun boleh pakai baju tu je? Okey. Okey, terima kasih pada soalan. Lagi satu soalan. Okey. Macam zaman dulu, kita tak solat. Dan sekarang kita solat. Macam mana kita nak gantikan solat yang tertinggal dulu? Perlukah kita ganti? Okey. Itu sajalah soalan saya. Okey. Okey, terima kasih pada soalan tu. Okey, soalan yang pertama tentang darah daripada ayam kan, percikan-percikan darah bila kita semua jual ayam pun sebagainya. Okey. Ini darah ni dimaafkan kalau dia sedikit. Kalau darah ni yang terpercik ke pakaian kita ni kan, kalau dia sedikit dimaafkan.
Kalau dia banyak tidak dimaafkan. Okey, penentuan sedikit atau banyak ni sama juga macam bulu tadi. Sama macam bulu tadi. Maknanya kalau kita tanya, kalau kita tengok, kita rasa macam banyak. Kita tanya kat kawan kita, kau rasa ni banyak ke sikit kan? Kawan tu kata banyak. Memang banyak lah. Jadi yang sedikit tu dimaafkan. Yang banyak tidak dimaafkan. So yang banyak tu kita kena cuci lah. Kita kena gantilah. Kan? Kita kena pakai pakaian yang lebih bersih lah kan. Kena tukar lah kan. Itu kalau berkaitan dengan darah daripada sembelihan. Ini dalam kitab fiqh disebut darah penjual daging. Dia ada perbahasan dia. Kan? Darah daripada penjual daging. Jadi termasuklah orang jual apa, jual ikan ke, jual ayam ke apa ke, termasuklah kategori itu. Okey, yang soalan kedua berkaitan solat yang ditinggalkan. Solat yang ditinggalkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, solat yang orang yang meninggalkan solat, pertama sekali dia wajib bertaubat. Kalau dia solat dengan sengajalah, tinggalkan solat dengan sengaja, pertama sekali dia wajib bertaubat. Dengan syarat-syarat taubatnya lah. Maknanya berazam untuk tidak melakukan lagi, menyesali dosa-dosa dia, kan? Itu nombor itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, dia wajib qada dengan segera. Wajib qada dengan segera, walaupun solat itu dia dah tinggalkan 10 tahun tak pernah solat. Maka dia kena solatlah yang 10 tahun tu, wajib qada. Tak ada pilihan lain untuk dia, melainkan dia kena qada. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab kita lah, kan? Okey. Tetapi ada juga pandangan dalam mazhab lain. Pandangan dalam mazhab lain yang sebut orang yang tidak solat, yang pernah meninggalkan solat, syarat pertama mereka kena taubat. Kemudian yang kedua, mereka wajib qada setakat yang mereka mampu. Yang mampu dia buatlah. Kan? Sebab 10 tahun kita bayangkanlah, kita nak qada 10 tahun, kan? Yang ada ni pun kita terkial-kial kata orang kan. Ni kan pula nak qada pula kan. Okey. Tak apalah, kan? Yang nak qada ni kita buat setakat mampu, kan? Tapi kita perbanyakkan yang sunat. Kita perbanyakkan yang sunat. Yang sunat kita buat sebanyak-banyaknya. Kan? Ada sunat rawatib jangan tinggal. Qabliyah ba'diyah kita buat. Ada kesempatan solat duha kita buat. Kan? Dapat lagi solat malam ke tahajud, ada kesempatan untuk kita bangun malam, kita buat. Untuk kita cover balik. Dan taubat kita tu jangan tinggal lah, kan? Taubat kita tu kita dahului dan kita banyaklah, maknanya cover backup kita dengan yang sunat. Mudah-mudahan walaupun sunat ni memang takkan mampulah menyamai yang wajib tadi, takkan mampu. Memang tidak akan mampu. Bahkan qada yang dia buat pun hanya melepaskan tanggungjawab. Okey. Tapi tak dapat menandingi solat yang dia buat, solat yang asal itulah kan. Macam tu sebab yang asal tu pada waktunya. Yang ini dia buat tapi bukan pada waktunya. Jadi sudah satu tak ada persamaan antara yang qada dengan yang tunai kan. Jadi ini pandangan daripada mazhab yang lain lah. Jadi kita timbang-timbangkan kita mampu yang mana. Tapi syarat pertama wajib taubat, tetap kena wajib taubat. Kan? Cuma yang qada ni kita buat setakat mana yang mampu. Contoh subuh kan. Subuh ni dah berapa tahun kita tinggal. Nanti kalau datang Ramadan, bulan Ramadan kan, kita nak solat tarawih. Kita jangan niat tarawih walaupun kita berjamaah kan. Kita berjamaah dengan imam, kita niat qada subuh. Kita niat qada subuh. Mungkin imam sembahyang 8 rakaat waktu malam tu ataupun sembahyang 20 rakaat. 20 rakaat tu kita niat qada subuh je. Boleh ke ustaz tak kunut? Memanglah boleh, tak ada masalah. Kunut ni sunat abaat. Sunat abaat yang kalau ditinggalkan dalam mazhab Syafi'i disunatkan sujud sahwi. Disunatkan untuk sujud sahwi. Jadi kita tak nak buat sujud sahwi, kita yang penting subuh tu kita buat kan. Kita niatlah qada subuh. Setiap kali Ramadan je kita qada subuh. Kan? Subuh tu kita qada sebab kita dah banyak sangat tinggal subuh kan. Tu antara cara lah untuk kita nak menyelesaikan. Okey. Tapi kalau kita rasa dah banyak sangat kita pun tak mampu, kita cover banyakkan buat solat sunat. Sunat ni kan mudah-mudahan dia akan menjadi asbab lah. Asbab untuk Allah Taala memberikan rahmat dia pada kita kan. Dia lupalah yang kita tinggal yang fardu tu sebab kita dah taubat kan. Okey, dia dah lupakan yang tu, dia dah memang Allah Taala takkan lupalah kan. Ini maksud saya, dia takkan kira lah yang tu kan. Memang kita dah taubat tu, okey, dia dah habiskan, dia dah tolak yang tu, yang sunat ni kita buat banyak-banyak. Okey. Soalan yang berapa ni? Keempat ni kan. Okey, jarak rumah saya dan tempat kerja saya adalah melebihi 2 marhalah.
boleh ke saya buat jamak dan qasar setiap hari semasa saya berada di tempat kerja? Okey. Soalan ni saya kena study sikit. Saya tak ingat, dulu ada pernah jawab tapi tak ingat dia punya tu apa? Dia punya jawapan dia. Nanti saya sempat saya jawab dalam tu grup tu. Boleh dalam grup tu. Ini ada perbahasan ulama lah. Mana orang ni disebut orang yang sentiasa dalam permusafiran. Orang yang dalam dawam musafar ni ada dalam satu bab lain lah. Setiap hari dalam permusafiran. Okay. Okey, ada lain? Ada soalan lain? Amel, ada soalan lain? Ustaz, kalau pasal ragu-ragu ni, ragu-ragu ni macam orang yang contoh tak lawas ke, tak lawas pula. Macam contohnya macam tadi yang Alif tanya tu kan. Kita boleh ke macam bukan bulu anjing kot macam tu. Boleh. Maknanya kita tak jelas pun. Tak jelas. Benda tak jelas. Benda tak jelas ni tak ada hukum lah. Tak ada hukum lah kan? Tak ada hukum lah. Maksudnya kalau kita rasa benda tu kan, benda yang ini bukan bulu anjing ni kan, tak apa lah. Kan? Okey. Contoh macam kita pergi toilet, kita kencing, dan kita risau air tu kena kat pakaian. Tapi kita tak nampak pun. Kalau kita risau lah. Ya, tu dimaafkan. Air kencing, percikan air kencing yang tak dapat dikesan oleh panca indera disebut. Maksudnya mata tak nampak. Kadang-kadang percikan tu mungkin kulit rasa. Kulit kita rasa macam kaki contohnya kan. Buang air rasa macam ada percik kat kaki. Tapi bila tengok kaki tu tak ada rasa apa pun. Yang ni dimaafkan. Okay, begitu juga pada pakaian. Jadi kalau itu ulama sarankan kita tak payah cuci. Kalau kita nak cucikan pun, nak bersihkan pun, ambil air kita percikkan saja kat situ. Cukup. Air percikkan saja pada tempat yang kita rasa macam kena lah kan. Tapi kita pun tak nampak kan, tak ada kesan kan. Jadi kita renjiskan saja air. Ambil sikit kita percikkan saja. Cukup. Memadai lah tu. Baik, ada lagi? Mungkin last kot kalau ada. Ada satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya ni tentang saya ada kenal 2-3 orang yang bila ambil wuduk ni dia was-was. Was-was tu bukan dalam sekali, 2-3 kali, banyak kali. Kalau dalam sejam tu tak selesai lagi, dia kata tak betul ni berkali-kali. Kita nak letak keadaan tu macam mana? Dia ada masalah kesihatan ke atau macam mana was-was? Was-was ni. Saya mute ya Ustaz ya. Ya. Kalau dia ambil wuduk kat kolah masjid ke surau ke, yang was-was macam ni kita tolak je dalam kolah tu. Tu guru saya katalah. Kan? Kita tolak je dalam kolah tu kan. Yelah orang di was-was ni diuji lah sebenarnya kan. Dia pun kita kesian juga dengan dia. Kan? Kita kesian dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi diuji tu sebab faktornya bukan benda lain, diri dia juga. Dia membenarkan setan bermain dengan dia. Setan ni main dengan dia, kacau dia. Kau tak basuh betul ni. Orang macam tu, kalau dia sampai mandi pun, wuduk dia tu macam mandi pun dia tak puas hati. Kita tengok dah okey dah. Kita rasa macam dah mandi dah tu kan, basah dia tu. Orang macam ni memang tak puas hati. Dia pun rasa macam, aku ni memang tak selesai lagi ni kan. Okey. Jadi sebenarnya dia ni pertama dia kena fake dia tu kena jelas. Fake ni yang zahir. Zahir dah basuh dah lah, selesai lah. Kalau dia rasa macam tak, kalau lepas ambil wuduk, keraguan yang muncul selepas berwuduk tidak dikira. Keraguan yang muncul selepas kita ibadat. Lepas kita semayang 4 rakaat dah bagi salam dah. Kita duk fikir, aku tadi baca Fatihah dah rakaat pertama. Aku ada duduk tahiyat awal tak masa tahiyat tu mungkin tak kisahlah sebab dia sunat ba'at kan. Aku cukup rakaat tak tadi aku semayang. Dia dah lepas bagi salam ni kan. Keraguan yang muncul selepas ibadat ni, keraguan ni tak dikira. Ibadat tu dikira sah. Kan? Kecuali kalau ada orang confirm kat belakang kita. Tadi
hang solat tadi tak cukup rakaat lah. Hang solat dia 3 saja. Yang ni memang confirm lah. Tapi kalau kita dah memang selesai dan datang lintasan-lintasan tu, kita jangan layan. Kalau kita start layan yang pertama, besok dia akan muncul lagi yang kedua, yang ketiga. Okey, jadi yang berwuduk ni kalau kata bertahun-tahun, memang dia duduk layan bertahun-tahun ni. Saya ingat di kampung saya ni ada satu orang ni, dia bukan masalah wuduk, dia masalah takbir. Takbiratul ihram. Jenis wahwat takbiratul ihram. Kan? Takbir ni Allahu Akbar. Kan? Imam dah takbir, dia takbir lagi. Masuk belakang. Lepas takbir, pop, again balik. Again. Allahu Akbar. Imam duk baca Fatihah dah. Habis selesai Fatihah, dia batal lagi takbir dia. Kan? Allahu Akbar. Sampai dah imam nak rukuk dah, baru dia berjaya masuk dengan imam. Baru takbir dia tu sempurna. Ini pun sama juga ni kan. Dia was-was lah ni kan. Jadi kawan kampung saya pakat macam mana? Dia ni sahabat kita ni banyak was-was lah. Macam mana kita nak bantu dia ni? Kesian kita tengok dia. Dia ni orang rajin datang surau masjid. Setiap 5 waktu tak tinggal. Tapi dia ada masalah was-was. Macam mana kita nak bantu dia? Dia orang pakat-pakat, kita lantik dia jadi imam. Suruh dia jadi imam. Kita angkat dia jadi imam. Dia was-was dia, suruh dia jadi imam. Bila jadi imam, elok pula. Tak ada was-was. Kan? Tapi bila wuduk ni macam nak jadi imam pula wuduk kan? Wuduk kena seorang-seorang kan? Mana pula jadi imam pula wuduk kan? Jadi dia macam kena fiqah tu memang kita kena beritahu dia. Fiqah ni zahir. Buat betul elok ikut syarat, dah ikat, basuh dah betul, air dah kena, cukup dah. Kan? Perasaan rasa was-was ni kena tinggal. Kalau tidak sampai sudah dia akan duk layan dia punya perasaan tu. Dia setan duk main dengan dia sebenarnya. Setan duk main dengan dia, duk ganggu dia, duk kacau dia kan. Dan dia pun seronok. Dia pun seronok melayan setan tu. Dia tak perasan dia pun seronok. Dan dia rasa dia nak cari kesempurnaan. Tapi sebenarnya dia dimainkan oleh setan. Dimainkan oleh setan. Tu cara dia. Kan? Wallahu alam. Itulah saya kira boleh bantu kot jawab tu. Baik, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita terima kasih Ustaz atas pengisian minggu ni. Kita jumpa lagi 2 minggu lah insyaAllah. Okey, insyaAllah. Kita sudahkan dengan tasbih kifarah insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz baca doa sikit boleh Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghira. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kasih.